Selamat pagi semua pelajar. Apa kabar pada hari ini? Teacher harap semua pelajar dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah pelajar, bertemu lagi kita di sesi ini. Hari ini teacher akan menerangkan mengenai dengan rumusan isi-isi penting di dalam bab 6, yaitu ancaman komunis dan peristiharan darurat. Baiklah pelajar, di dalam bab 6 ini Anda telah memahami mengenai dengan perkembangan komunis di negara kita. Betul atau tidak? Ya, perkembangan komunis di negara kita ini bermula sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua. Jadi komunis melakukan pelbagai tindakan untuk melumpuhkan ekonomi negara dan menggugat kestabilan politik. Matlamat komunis adalah untuk merampas kuasa daripada British dan menggantikan dengan sebuah republik komunis. Namun, British berjaya menawan hati dan fikiran rakyat untuk bersama-sama membenteras ancaman komunis. Zaman darurat telah membawa pelbagai kesan kepada politik, ekonomi, sosial di negara kita. Baiklah pelajar, teacher ingin bertanya, apa yang kamu paham mengenai dengan komunis? Apa itu komunis? Ataupun apa itu pengaruh komunis? Apa itu ideologi komunis? Baiklah pelajar, ideologi komunis ataupun komunisme adalah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich. Mereka menulis karya Communist Manifesto dan Das Kapital. Perkataan komunis juga membawa maksud orang yang menganut pahaman komunis. Orang yang menganut pahaman komunis. Komunisme ialah satu pahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Jadi, percubaan untuk menyebarkan ideologi komunis di negara kita ini memang sudah bermula sejak tahun 1920-an lagi. Dan pada masa itu terdapat dua buah negara yang terlibat dalam penyebaran pahaman komunis, yaitu China dan Indonesia. Baiklah pelajar, kita teruskan lagi dengan ancaman komunis ataupun kesan daripada ancaman komunis di negara kita. Akibat daripada ancaman komunis di negara kita, maka banyak perkara-perkara yang berlaku, yaitu kesan terhadap ekonomi di mana komunis telah melumpuhkan ekonomi negara kita. Yaitu sebagai contoh, Lombong Biji Timah, Ladang Getah menjadi sasaran utama serangan komunis untuk melemahkan ekonomi British. Pada tahun 1948 lagi hingga tahun 1956, komunis menyerang 80 lombong biji timah, antaranya di Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Mereka merosakkan pokok getah, kilang estate, rumah asap, rumah kongsi, kedai, dan sekolah, serta membunuh pekerja. Nah, tindakan komunis ini menyebabkan pekerja Lombong dan ladang getah menderita. Selain menanggung kerja harian di Lombong dan ladang, nyawa mereka juga turut terancam. Nah, itu adalah kesan ekonomi. Kesan yang kedua yaitu infrastruktur. Komunis merosakkan infrastruktur. Komunis menjalankan pelbagai kegiatan sabotage terhadap kemudahan asas, terutamanya sistem pengangkutan dan perhubungan, yaitu jalan raya lah. Mereka mengebom, merosakkan, dan mengalihkan landasan kereta api. Kendaraan yang
melalui jalan raya pula ditembak dan dibakar. Komunis mensabotaj kemudahan telepon dan telegraf serta merosakkan pipe air. Seterusnya mereka bertindak menyerang pekerja awam yang ditugaskan membaiki jalan raya, memasang pipe, membina sistem pengairan, dan pekerja yang menjalankan penyelidikan di tapak skim hidroelektrik. Nah, keadaan inilah yang telah menjajaskan kehidupan harian penduduk tempatan karena infrastruktur tidak dapat diselenggara dengan baik. Nah, kemudian kesan yang ketiga, komunis mengancam keselamatan rakyat. Bagaimana? Komunis melakukan pelbagai tindakan ganas yang menggugat keselamatan rakyat. Mereka menggugat, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, merampas, membakar harta benda, dan membunuh penduduk yang enggan bekerja sama. Yang tidak mau bekerja sama, mereka bunuh. Contohnya, pada malam 5 Julai 1949, komunis mencampakkan bom tangan di Siom Circus, Kampar Perak. Akibatnya seramai 46 orang cedera parah dan 4 orang mati. Jadi tindakan komunis ini menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Selain daripada itu, kesan yang seterusnya adalah mengancam pasukan keselamatan, di mana Parti Komunis Maya PKM menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis. Tindakan ini dilakukan untuk mencetuskan keadaan yang huru-hara dan menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Nah, itulah antara kesan-kesan yang berlaku ke atas negara kita apabila komunis mula disebarkan, yaitu melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan rakyat, dan mengancam pasukan keselamatan. Kita teruskan lagi. Apakah usaha-usaha kerajaan untuk menangani ancaman komunis ini? Semestinya sangat banyak. Yang pertama sekali, penguatkuasaan undang-undang darurat. Apa itu darurat? Nah, pastinya pelajar sudah tahu ya, apa itu darurat. Di mana darurat ini adalah yang pertama adalah menguatkuasakan undang-undang. Pemeriksaan pasukan keselamatan, pengenalan pendaftaran, kebangsaan, rancangan bridge, tawaran pengampunan, kempen bulan, rakyat melawan penjahat, perintah berkurung, perang saraf, dan rundingan baling. Nah, itulah antara intipati ataupun kandungan dalam darurat tersebut. Di mana di dalam penguatkuasaan undang-undang, kerajaan ataupun pihak berkuasa menahan sesiapa saja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang pembicaraan. Yang kedua, mengenakan hukuman berat kepada siapa saja yang membantu komunis. Dan yang ketiga, mengetatkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Kemudian yang keempat, menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru, dan memindahkan serta menampatkan penduduk. Yang kelima, mengharamkan PKM, yaitu Parti Komunis Melayu, dan parti politik berpahaman radikal, antaranya AWAS, Ikatan Pembela Tanah Air PETA, Pemuda Radikal Melayu PERAM, PKMM, dan Hizbul Muslimin. Dan yang terakhir,
menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Bostamam, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir, dan Khadijah Siddiq. Nah, itulah yang dilakukan oleh pihak kerajaan pada ketika itu bagi menguatkuasakan undang-undang darurat. Usaha yang kedua adalah pemeriksaan pasukan keselamatan, di mana pasukan keselamatan ini terdiri daripada polis, tentera, dan sukarelawan, di mana British telah memperkasakan lagi pasukan keselamatan tempatan untuk membentras kegiatan komunis. Jadi, untuk itu, semua pasukan keselamatan ini diminta untuk bekerja sama membantu kerajaan dalam membentras komunis. Dan seterusnya, yang ketiga, pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Di bawah Undang-Undang Darurat, kerajaan memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan, yaitu penggunaan kad pengenalan pada 23 Julai 1948 bagi mengawal pergerakan penduduk. Nah, sebelum itu belum ada kad pengenalan. Jadi selepas saja kerajaan memperkenalkan penggunaan kad pengenalan, maka semua rakyat tempatan itu ada kad pengenalan. Jadi mudahlah bagi kerajaan untuk mengesan komunis. Sebab mereka yang tidak ada kad pengenalan, secara otomatik mereka itu adalah komunis. Kemudian yang keempat, rancangan bridge. Rancangan bridge ini dilancarkan oleh Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu pada tahun 1950. Lieutenant General Sir Harold Roden Briggs pula dilantik menjadi pengarah operasi. Apa tujuan dia? Untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuen yang membekalkan makanan, senjata, dan ubat-ubatan kepada PKM. Jadi, rancangan bridge ini adalah merupakan langkah yang berkesan untuk melemahkan pergerakan komunis. Selain daripada itu, yang kelima, kerajaan juga memberi tawaran pengampunan, di mana 16 September 1949, Sir Henry Gurney mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya menyerah diri. Jadi setiap hari Radio Melaya menyiarkan syarat tawaran pengampunan. Poster juga ditampal di rata-rata tempat dan sebanyak 40 juta risalah, banyak tuh. Dan 12 juta pas pengampunan diedarkan dalam pelbagai bahasa seperti Cina, Melayu, dan Tamil. Dan penyebaran risalah ini dilakukan dalam pelbagai cara, termasuklah disebarkan melalui pengangkutan udara, yaitu helikopter, iklan dan wayang gambar yang digunakan untuk membantu penduduk memujuk anggota komunis supaya menyerah diri. Yang keenam, kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat, di mana pada 22 Disember 1949, Majlis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat, di mana penduduk berbilang kaum diseru supaya mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa bagi membantu pihak berkuasa untuk melawan penjahat, yakni komunis. Jadi sukarelawan ini terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita daripada pelbagai sektor, termasuklah golongan profesional. Dan kempen tersebut berjaya melibatkan rakyat berbilang kaum yang bekerja sama menentang komunis. Dan yang ketujuh, perintah berkurung. Perintah berkurung ini ialah tindakan melarang penduduk keluar dari rumah. Macam kita sekarang lah. Kita dilarang untuk keluar sesuka hati disebabkan ada komunis juga. Apa komunis yang sedang melanda dalam negara kita ini?
COVID-19. Nah, dalam tempoh tertentu, jadi perintah berkurung membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Misalnya, pada bulan Jun 1951, penduduk di kawasan Labis Johor dikenakan perintah berkurung untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Selain itu, perintah berkurung dikenakan terhadap penduduk yang enggan bekerja sama dengan pihak berkuasa untuk membentras ancaman komunis. Contohnya, pada bulan Mac 1952, penduduk Tanjung Malim dikenakan perintah berkurung selama 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Tindakan ini dibuat apabila 40 orang komunis menyerang sekumpulan pekerja yang dihantar untuk membaiki pipe air. Nah, kejadian ini mengorbankan 12 nyawa dan siasatan dijalankan oleh pihak polis tetapi tidak memperolehi sebarang maklumat karena ada penduduk tempatan yang tidak memberikan kerjasama. Macam COVID-19 lah. Kalau kamu tidak memberikan kerjasama, maka penyakit COVID-19 ini akan berleluasa dan akan terus bermerajalela di atas muka bumi ini. Yang ke-8, Perang Saraf. Perang Saraf ialah rancangan yang dijalankan oleh British untuk menghapuskan komunis melalui usaha memenangi hati dan fikiran rakyat. Pada tahun 1952, Templer dilantik menjadi Pusurujaya Tinggi British di Tanah Melayu, di mana beliau bertindak untuk memenangi hati, fikiran penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Beliau ingin menjalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan supaya mereka bekerja sama dengan pihak kerajaan dan menyampaikan segala maklumat tentang komunis. Maknanya, jangan rahasiakan pergerakan komunis. Jadi perang saraf ini berjaya memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu dan membentras ancaman komunis. Dan pelbagai cara pendekatan yang digunakan di dalam perang saraf ini seperti mengadakan lawatan, melonggarkan syarat kewarganegaraan, mengadakan pilihan raya Majlis Perbendaharaan Kuala Lumpur, menawarkan hadiah wang tunai, memenangi kepercayaan orang asli. Dan selain daripada itu, memajukan perkhidmatan penerangan dan juga memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Pastinya pelajar sudah memahaminya kan? Sebab sebelum ini pelajar sudah membaca buku teks. Dan yang ke-9 ialah rundingan baling. Apa itu rundingan baling? Rundingan baling ini adalah untuk menamatkan ancaman komunis dan mencapai kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman, mantan Perdana Menteri kita yang pertama, mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM di Sekolah Inggris Baling Kedah pada 28 Disember 1955. Jadi pertemuan tersebut melibatkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan PKM. Wakil Persekutuan Tanah Melayu yaitu Tunku Abdul Rahman yang ditemani oleh Tan Cheng Lock dan David Marshall, sementara PKM diwakili oleh Chin Peng, Chin Ten, dan Rashid Maidin. Tunku Abdul Rahman meminta Chin Peng membubarkan PKM dan meletakkan senjata dan menyerah diri. Chin Peng pula menetapkan syarat, yaitu peletakan senjata dan penyerahan diri akan dibuat seandainya kerajaan bersetuju mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Wow, Tunku Abdul Rahman enggan menerima syarat tersebut. Oleh hal yang demikian, rundingan tersebut telah menemui kegagalan. Nah, kita teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini kepada
penamatan darurat. Darurat akhirnya telah menyebabkan banyak nyawa terkorban. Kemusnahan harta benda yang membawa kesengsaraan kepada rakyat. Akhirnya penamatan zaman darurat di seluruh negara berkuat kuasa mulai 31 hari bulan Julai 1960. Yaitu bermula pada tahun 1948 sehingga 1960. Dengan itu, berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita. Nah, baiklah pelajar. Teacher telah menerangkan dari mula sehingga akhir bagaimana apakah isi kandungan, isi penting yang terdapat di dalam bab 6? Apa itu komunis? Apa itu ideologi komunis? Dan bagaimana kerajaan Cuba menangani komunis? Dan seterusnya, apakah komunis ini berjaya mendapat tempat dalam negara kita ataupun sebaliknya? Pastinya komunis tidak mendapat tempat, tidak diterima oleh rakyat tanah Melayu ataupun rakyat keseluruhannya. Mereka tidak mau komunis. Nah, akhirnya kita merdeka dan tidak lama lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan, ulang tahun hari kemerdekaan yang ke berapa tahun? Oke, pada 31 hari bulan Agustus tahun 2021. Ya, jadi untuk itu sekian saja. Sampai bertemu lagi untuk sesi akan datang bagi rumusan dan isi penting bab 7. Selamat belajar dan jumpa lagi. Oke, bye-bye. Terima kasih karena pelajar masih lagi mengikuti teacher di dalam pelaksanaan SPDPR ini. Tahniah kepada mereka yang berjaya mengikuti SPDPR ini. Terima kasih.